Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwaba rahmah, Allahumma aftah alaina abwaba maghfirah, Allahumma aftah alaina abwaba rizq, Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana thudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimat ikhwana wa bil ka'bati qiblah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita akan kesempatan yang penuh bermakna ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat rezeki dan nikmat makan dan minum. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di saat ini kita masih lagi menghirup udara Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih lagi sempat bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih lagi boleh beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana masih lagi kita diberikan kesempatan untuk kita berjemaah dan kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita masih lagi dapat berjemaah, kita dapat lagi menunaikan solat fardu maghrib berjemaah, kuliah pengajian maghrib, kemudian selepas ini solat isyak insya-Allah dan seterusnya. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita dapat meneruskan kehidupan kita seperti biasa insyaAllah, ke arah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ke arah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar insyaAllah. Segala salam dan selawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbanyakkan setiap masa kita memperbanyakkan berselawat. Sekali kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 kali Allah akan memberi ganjaran pahala kepada kita. Allah akan berselawat pula kepada kita, Allah memberikan kebaikan kepada kita. Alhamdulillah. Kita masih lagi Allah Subhanahu wa taala memilih diri kita. Kita amat bersyukur hari ini Allah masih lagi memberi pilihan kepada kita. Allah sebenarnya tuan-tuan hadir ke rumah Allah ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kaki dan pergerakan tuan-tuan hari ini ke rumah Allah ini mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insya-Allah semoga perbuatan kita, perkataan kita membawa manfaat kepada keseluruhan umat Islam insya-Allah. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, apa khabar semua? Baik, tuan pengurusi, apa khabar? Tuan sidang, alhamdulillah semua okey tuan sidang.
anak Korea semua okey? Tak okey, mau bawa datang suruh kita tazkirah ramai-ramai. Kan? Tuan Imam, sihat Tuan Imam, Tuan Bilal, mana Tuan Bilal? Ni. Saya selalu lupa Tuan Bilal, ya Allah. Depan saya ni alhamdulillah masih sihat, masih segak, masih lagi handsome. Syukur kepada Allah kan. Ini kalau pakai kot ni, pakai tie ni, ingat umur 50 lebih ni. Insya-Allah. 38. Oi, isteri seorang. 38 dan 43. Isteri seorang. Ada isteri lagi? Tak adalah. Ada niat nak cek lagi tak ada. Kalau ada nanti saya cairkan. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Muslimat sihat? Kaum ibu sihat? Kaum ibu sihat? Sihat ya? Dah masak kat rumah? Dah masak belum? Kesian nanti anak-anak tak makan lagi. Tak apa, tak makan nanti kat surau ada makan, bawa datang surau insya-Allah. Kita ambil masa sikit tuan-tuan, insya-Allah. Seperti biasa pada hari Ahad 2 minggu sekali kita akan membicarakan suatu kitab terjemahan bagi hati. Kepada muslimin dan muslimat saya selalu pesan, kalau kita ni tuan-tuan, kalau kita lapar kita makan tuan-tuan. Kalau kita haus kita minum tuan-tuan. Kalau kita nak mendapatkan sedikit kekayaan, kemewahan, kita pergi bekerja tuan-tuan. Tapi bagaimana soal hati ni tuan-tuan? Kalau sakit, kita harus rawat dia dengan zikrullah kan? Saya berpesan diri saya dan diri tuan-tuan, nak rawat hati dengan cara datang ke rumah Allah kan, dengar kuliah-kuliah pengajian agama kan, dengar zikir-zikir, insya-Allah semoga mendatangkan manfaat. Kita sambung kuliah kita dalam kitab terjemahan bagi hati pada muka surat yang ke-45. 45 kan? Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu-minggu yang lepas kita telah membahaskan suatu tajuk tentang maruah, tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tentang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akan untuk kita menjaga amanah Allah ini tuan-tuan, menjaga akan maruah kita, menjaga akan yang mana orang-orang beriman mukmin itu tuan-tuan, walladzina hum li furujihim hafizun. Ya Allah kata dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai satu ayat Allah kata walladzina hum li furujihim hafizun, yang mana orang-orang mukmin itu dia menjaga akan maruah dan kemaluan mereka dan memeliharanya daripada yang syubhat. Apakah maksud syubhat tuan-tuan? Perkara yang kita tak pasti kan, perkara yang mendatangkan ragu-ragu kepada kita, yang syubhat, yang tak pasti, yang kita rasa benda ni palsu, yang benda ni tak elok, benda ni tak pasti akan halal haramnya, kita wajib hindarkan tuan-tuan kan. Terutamanya bab makanan contohnya tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa ya Allah, ini aku boleh makan, tak boleh makan ni, jadi elok jangan makan kan, sebab kita takut mendatangkan syubhat, mendatangkan ragu-ragu, was-was, jadi kita elakkan kan. Kita tak tahu ni aku punya ke, ni air ni aku punya ke tak aku punya ni kan, contohnya. Jadi kita ni bukan aku punya ni, kalau bukan aku punya kan aku minum haram jadi ni, tanpa izin orang kan. Jadi kita cuba elakkan perkara yang mendatangkan was-was kepada kita, perkara yang datangkan ragu-ragu kepada kita dari sudut makanan, dari sudut perhubungan dan sebagainya tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, kita hindarkan. Seperti jima pada yang nikah yang batil, jika taklid ia akan berkata sah nikah itu, dan jika tiada nescaya ianya adalah haram dan bukan syubhat. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, pastikan kita ni tuan-tuan, sebelum kita ni nak menikah ni tuan-tuan, pastikan kan kita punya bakal pasangan kita itu sahlah di sisi syarak kan. Kita lelaki kahwin dengan perempuan, bukan lelaki kahwin dengan lelaki kan, bukan perempuan kahwin dengan perempuan. Hari ni dah macam-macam berlaku ni tuan-tuan. Hari ni dah macam berlaku kan. Yang lelakinya sibuk nak jadi perempuannya kan, yang perempuannya sibuk nak jadi lakinya, macam-macam. Jadi janganlah tuan-tuan, kita pastikan benda itu sahih, benda itu sah kan. Kita nikah secara yang sah, ada saksinya kan. Sebab benda ini benda yang membawa kepada suatu barakah, suatu
halal kan nikah. Nabi kata apa pada yang dulu, hadis Nabi, tanakahu tanasalu, berkahwinlah oleh kamu kan. Nabi suruh kita kahwin. Bagaimana nak kahwin tu? Ialah kita kena buat persiapan, buat persediaan yang secukupnya supaya semua perkara-perkara itu sah di sisi syarak dan sahih, sah dan berjalan dengan baik dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina hum li furujihim hafizun. Ini yang saya baca ayat tadi. Dan orang-orang mereka itu memelihara akan kemaluan mereka kan, kecuali atas sekalian isteri, dan mereka itu perempuan. Maksudnya suami isteri lah kan, maksudnya suami isteri kan, yang perkara yang sah dan sebagainya. Maka bahawasanya mereka itu tiada dicela, dan ketahuilah olehmu bahawasanya tidak sempurna memelihara kemaluan, melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan kan. Kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, melihat perempuan yang haram dilihat kan, aurat perempuan kan, melihat kepada benda-benda yang boleh menaikkan nafsu syahwat kita dan sebagainya, dan memelihara hati daripada memikirkan akan rupa perempuan tersebut, memelihara perut daripada memakan yang syubha juga kan. Jadi kita kena pelihara perut kita juga tuan-tuan. Sebab apa yang kita makan tu tuan-tuan, dia akan jadi darah daging kita kan. Kalau bersumberkan yang haram, maka haramlah. Bukan saja kita makan harta haram tuan-tuan. Kalau si suami cari, minta maaf tuan-tuan, ni contoh saja, kalau suami cari makanan yang haram, memberi kepada isteri makanan yang haram, memberi kepada anak-anak makanan yang haram, lalu wujudlah, minta maaf, keluarga yang tidak mendapat makanan yang halal yang baik. Lalu itulah terjadinya masalah-masalah sosial kan, sebab bersumberkan yang haram kan, bersumberkan dengan yang haram. Kadang-kadang kita cari rezeki itu tuan-tuan halal, tapi cara bagaimana cari rezeki itu kadang-kadang mendatangkan keharaman pada diri kita kan. Kita buat kerja sambil lewa, kadang-kadang kita banyak buang masa dan sebagainya, lalu dengan duit itu tadilah kita menyara ahli keluarga kita dan sebagainya. Sebab itu muslimin dan muslimat, kita kerja ni tuan-tuan satu ibadah kan. Kita kerja ni tuan-tuan satu ibadah di sisi Allah. Jangan rasa kita kerja ni aduh penat kerja kan. Bila rasa penat tuan-tuan, habis hilang rasa keikhlasan. Penat kerja satu hari kan. Sebab tu kita kena enjoy tuan-tuan, kena seronok dengan kerja kita. Hatta orang tu kerja apa jua sekalipun, jangan memandang rendah kepada orang kan. Kadang-kadang muslimin dan muslimat, kita ni berada di atas, orang kat bawah kita ni tuan-tuan sebenarnya lebih mulia daripada kita kadang-kadang, yang kita tak tahu. Kalau tak ada orang bawah ni tuan-tuan, kita takkan berada dekat atas kan. Sebab tu kita kena hargai orang, belajar menghargai orang, belajar memahami perasaan orang, belajar supaya kita menerima orang seadanya. Jangan anggap orang tu, minta maaf tuan-tuan, hanya bekerja sebagai biasa-biasa saja, kotor, berbau dan sebagainya, kita anggap benda tu remeh. Oi, orang ni tak. Sedangkan tuan-tuan, orang beginilah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia menjaga kebersihan kita, sebab dia menjaga kebersihan. Sebab Islam sekalipun menetapkan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu separuh daripada iman. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang-orang yang bersih kan. Allah sayang pada orang yang bertaubat, orang yang menjaga kebersihan dan sebagainya kan. Sebab itu tuan-tuan, kita bekerja ni dikatakan apa? Memelihara perut daripada makanan yang syubhah, daripada perkara yang bersumberkan yang haram, syubhah dan sebagainya kan. Jangan pandang orang lemah dan sebagainya kan. Kita tak tahu ni tuan-tuan, kita ni kadang-kadang dari sudut position jawatan kita tinggi, tapi mungkin mungkin minta maaf kita punya ibadah kita sikit banding dengan dia. Contohnya kan, kita ni jawatan mungkin tinggi, tapi jarang pergi surau, jarang pergi masjid,
Tapi orang ni yang jawatan rendah selalu pergi rumah Allah, selalu pergi masjid. Jadi jangan pandang orang hina kan, jangan pandang orang kata apa, jangan pandang sebelah mata lah kan. Sebab orang ni kadang-kadang lebih mulia daripada kita kan. Contohnya pada zaman dulu Bilal kan, Bilal bin Rabah kan, orangnya Arab Badui yang apa, yang hitam, yang gelap dan sebagainya kan. Orang tak nak berkawan, padahal dia tu ahli syurga yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi, sampai Nabi panggil, ya Bilal, rehatkan arihni bis solah, ya Bilal, rehatkan aku dengan solat. Dia jadi muazzin. Wah, sampai hari ni nama Bilal kita panggil, nama pakcik dia Bilal, Bilal Surau kan. Bangga kita ada Bilal, suara kuat dan sebagainya kan. Sedangkan alah Bilal je pun jangan cakap ya pun. Sedangkan kalau orang datang ke surau ni tuan-tuan, dengan sebab siapa azan ni suara sedap, suaranya kuat, suara dia kan, dapat pahala si Bilal tu kan. Jadi muslimin dan muslimat, dan daripada bersangatan kenyang kan. Sebab apa kita dilarang oleh Islam jangan makan terlampau kenyang sangat tuan-tuan kan. Pertama, untuk menjaga kesihatan kita kan. Kalau orang selalu makan banyak kan, dia jadi orang malas kan. Bila dah kenyang tu dia jadi penat, proses pencernaan tu jadi lambat, dia penat. Bila penat ni tuan-tuan, dia letih, dia tertidur, dia lupa solat. Sebab itu tuan-tuan, bila kita berbuka puasa contohnya kan, ini yang saya selalu tegur diri saya dan diri pada anak murid juga, dan pada diri tuan-tuan. Ini insya-Allah lagi sebulan kan, 45 hari, 43 hari lagi kita akan menyambut 1 bulan, iaitu bulan Ramadan. Hati-hati tuan-tuan bila bab makan ni tuan-tuan. Kalau kita bulan Ramadan tu tuan-tuan, Allahu Akbar, semua tu kita nak makan kan. Yang isteri tu masak first round ada mi goreng, kuih tiaw goreng kerang kan. Second round ada lagi nasi campur, ayam masak merah, cili apa lagi, semua macam-macam, ikan tenggiri, ikan asam pedas banyak kan. Jadi kita tak kontrol kadang-kadang. Kita tak fikir kejap lagi nak solat maghrib ni, bukan solat maghrib saja, nak solat isyak lagi, bukan solat isyak saja, nak tarawih lagi ni kan. Tarawih pula buat 21 kan. Contohnya lah, surau ni buat 8. Sebaik 8 21, tinggal Tok Imam seorang lain semua dah balik kan. Tok Imam pun penat, nak buat 21, buat 8, 3 kan, 11 kan. Nak semayang je lagi ni, perut dah macam-macam masuk ni kan. Sakit perut pula, nak buang air pula kan, nak sebab dah macam makan. Sebab itu tuan-tuan, makan dulu buah kurma sunat. Nabi kata kan, makan dengan manisan dulu buah kurma ganjil kan, yang ganjil. Innallaha witr yuhibbul witr, sesungguhnya Allah tu witir. Witir ni ganjil, satu, Allah tu Maha Esa, satu, dan yuhibbul witr, dan suka pada benda-benda yang ganjil. Ini saya suka share kan. Kalau kita nak sedekah, apa dia? Kalau kita nak sedekah tu tuan-tuan kan, nak sedekah tu jangan sedekah, nak sedekah RM1 ke, sikit sangat. Nak sedekah RM2, dua ni nombor genap. Sedekah RM3, kan sedap tu RM3, letak RM3. Kan, kan sedekah RM4 kan nombor genap. Allah suka nombor ganjil tuan-tuan kan, nombor ganjil. Nombor ganjil ni Allah suka, nombor 1, nombor 3, nombor 5 kan. Sebab tu semai witir dipanggil witir ganjil. Tak ada solat witir genap. Mana ada solat witir 2 rakaat. Biasa orang buat 1 rakaat atau 3 rakaat. Kalau kita sebelum subuh tu, kita boleh buat solat witir sebelum subuh. Witir ni solat yang dibuat pertama, jangan cakap bulan Ramadan je tuan-tuan ada witir. Qiyamulail pun ada witir tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pernah Qiyamulail, kita biasa buat apa? Kita share sedikit. Biasa kita bangun tengah malam 4.30 pagi lah. Sekarang ni subuh dah lewat 6.20, 6 suku kan. Kita bangun pukul 5 pagi, atau 5.30. Kita buat solat sunat apa dulu? Disunatkan solat sunat hajat 2 rakaat, solat tahajud 2 rakaat, solat sunat taubat 2 rakaat, solat sunat witir. Buat 1 pun boleh. Kalau rasa subuh nak masuk, buat 1 rakaat. Kalau rasa sempat lagi, buat 3 rakaat. Tak ada masalah. Solat sunat hajat boleh, solat lama sikit kan. Nak baca surah apa Ustaz, terpulang lah. Nak baca surah apa, solat sunat kan. Nak khatam Quran pun boleh, tapi jangan masa, tengok masa lah kan. Solat witir tu penutup segala solat
kan? Dia adalah penutup dan juga ganjil, kan? Sebab itu tuan-tuan, nanti dah masuk dalam Ramadan, jaga sok tuan-tuan bab makan. Jangan main makan nanti letih nak solat, kan kat surau nanti more lagi, kan? Surau buat more lagi, kan? Kat rumah makan lagi. Last kali apa akan berlaku? Membazir. Tuan-tuan, negara Malaysia merekodkan berjuta kilogram setiap hari makanan yang dibuang pada hari bulan Ramadan. Setiap hari. Allahu Akbar. Saya ada baca satu artikel tuan-tuan, dekat Filipina, kan? Kalau tuan-tuan pernah baca, saya ni suka tengok video ni tuan-tuan. Bukan tengok video apa, tengok maklumat, kan, orang share. Dekat Filipina ada satu tempat, kalau tuan-tuan pernah pergi Filipina tak tuan-tuan? Siapa pernah pergi? Saya pun tak pernah pergi, saja cakap. Saya pun tak pernah pergi, kan. Pernah pergi Filipina, satu tempat kampung tu tuan-tuan. Orang ni dia cari sisa makanan. Dia cari sisa makanan, dia jumpa sisa makanan dalam tong sampah dalam longkang, dia kutip, dia balik rumah, dia basuh balik, dia masak lagi sekali. Lepas tu dia jual ke orang pula. Nampak tak tuan-tuan? Orang nak sanggup cari duit, cari makanan sebab orang miskin nak makan. Kita hari ni buang-buang makan. Ada satu nama makanan tu, makanan apa dipanggil tu? Lupa nama dia. Ada satu istilah nama makanan apa. Tuan-tuan boleh google lah, boleh search. Satu makanan dia jumpa, dia basuh balik sisa makanan tu, dia jumpa tulang ikan, dia basuh balik tulang ikan tu, ada isi sikit, dia goreng balik jadi fresh baru. Orang pun beli makan, kan? Jadi kita kat sini buang-buang makan, kan? Tak habis, kita ni ada duit, tak habis makan, buang. Pergi kedai makan, ini saya selalu bagi nasihat tuan-tuan. Order satu, order dua, rasa cukup habis makan, habiskan makan. Tak rasa, tak confident nak habiskan, jangan order lebih-lebih. Bukan apa, elak membazir, kan? Elak membazir, kan? Kita orang ni jimat-jimat makan tuan-tuan, kan? Anak fakir miskin jimat-jimat makan. Sebab tak tahu lagi besok ada makan tak ada makan. Kita ni dalam dapur kita tu cukup setahun punya makanan, kan? Cuba buka peti ais kita, kan? Cukup 2 minggu punya makan, dah siap standby dah. Kita orang ni tak fikir lagi besok tak tahu nak makan apa. Tak tahu sebab takut tak ada beras, tak ada bawang, tak ada telur dan sebagainya, kan? Jadi bersyukur tuan-tuan. Kita hidup ni dengan penuh kesyukuran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak jiran kita tak makan, sedekahlah sikit tuan-tuan. Janganlah kedekut sangat, kan? Kita ni tuan-tuan hidup berjiran ni kena rajin-rajin lah tanya-tanya orang, kan? Kena rajin lah kita berbaik-baik dengan orang. Dan daripada kenyang yang demikian itu menyeru kepada zina adalah ia sebesar-besar sekala dosa besar dengan ijma' ulama, kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Allahu Akbar. Jadi bila kita ni perut kita dah kenyang, muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, sinonim kan tuan-tuan, bila perut kita kenyang ni, nafsu kita ada banyak, kan, malas dan sebagainya. Sebab itu Nabi larang kita bermakan sangat sampai kenyang sangat ni tuan-tuan, kan? Anak kita contohnya bila kita makan confident tak habis order satu je, nanti kongsi dengan ayah, lapor lagi order lagi, tak ada masalah, kan? Pertama Nabi larang kita kenyang sebab pertama menimbulkan kemalasan, yang kedua menaikkan nafsu syahwat dan sebagainya, dan yang ketiga takut membazir ni tuan-tuan, kan? Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika zaman Sayyidina Khulafa ar-Rasyidin yang kedua ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa ba'dahi selepas itu Sayyidina Khalifah Umar bin Ibn al-Khattab, kan? Dia menyamar tu, jadi waktu malam tu pergi kampung-kampung, kan, tengok ada perempuan sedang memasak, kan? Ditanya masak apa tu? Masak, aku hanya memasak batu dengan air sahaja, kan, supaya anak aku yang menangis tadi tertidur. Allahu Akbar. Menangis Sayyidina Umar Al-Khattab, sedangkan dia khalifah, pemimpin ketika itu Islam, kan? Lalu dia pergi ke Baitul Mal, pergi ke gudang, ambil barang makanan bagi dekat dia. Allahu Akbar, kan? Sampai begitu sekali tak ada makanan tuan-tuan. Jadi kita hari ini tolonglah tuan-tuan, bab makanan ni Allah kata apa? Innal mubazzirina kanu ikhwanash syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Allahu Akbar.
membazir apa jua sekalipun, makanan, duit, pakaian dan sebagainya, kalau kita rasa tak boleh pakai lagi, pergi bersedekah kan. Sedekah baju, dekat depan tu ada tempat buangan baju kan, pergi sedekah. Bagus, saya bagus tengok ni, bagus kan. Nanti surau ni mungkin boleh letak apa ke almari kat depan ni kan, pun boleh buat juga. Siapa yang sedekah beras ke, gula ke kan, letak, boleh letak, tak ada masalah. Orang fakir miskin boleh datang ambil kan, sila ambil satu kepada yang memerlukan kan. Kita kadang-kadang kita nampak orang tu mewah, kaya, sedangkan kita tak tahu masalah dia. Jadi kita letaklah beras kan, gula kan, dekat depan kita ni almari satu, ada gula, ada beras, ada tepung kan, ada apa-apalah. Kepada yang memerlukan sila ambil, tak ada masalah. Jadi kita tengok makin berkurang. Maksudnya apa? Maksudnya qaryah kita ini masih lagi memerlukan makanan. Nanti tok sidang, dia carilah sponsor banyak-banyak. Contohnya kan, pergi round kampung kan, tengok beras cukup ke tak. Macam tu insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud suratul Furqan 68 sampai 70, dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah Subhanahu wa taala akan Tuhan yang lain, yang tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan Allah Subhanahu wa taala, akan membunuhnya melainkan dengan sebenar-benar, dan tiada berzina mereka. Barang siapa mengerjakan akan zina dan perbuatan maksiat itu, nescaya akan diseksa atau akan terlaga di dalam api neraka Jahannam. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, Allah ingatkan kita ni tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman. Ku ni apa? Qaf, waw ni, alif ni apa? Ku ni pelihara. Bahasa Arab ku, bahasa Melayu pelihara, protect, prevent, jauhkan. Protect diri kita daripada apa tuan-tuan? Allah kata kita ni, kau jaga diri kau dulu. Ku wa anfusakum wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Yang suami ada isteri ada anak-anak, jaga ahli keluarga dulu. Yang isteri jaga suami, jaga anak-anak juga. Yang kita semua jaga diri kita juga, kita jaga kita kan. Wa ahlikum nar, Allah berfirman dalam surah apa tu? Surah At-Tahrim kan, surah At-Tahrim 728. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara diri kamu, ahli keluarga kamu, nara, daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimin dan muslimat, kita kena jaga kan. Kalau tak orang lain, jaga diri kita dulu. Kalau tak diri kita, jaga anak-anak kita dulu, muslimin dan muslimat. Kalau dulu tuan-tuan, zaman kita kecil-kecil dulu tuan-tuan, kalau anak kita buat salah, yang dapat nama siapa? Buruk. Mak ayah nama buruk. Kau ni anak siapa kau ni? Tu guru kile ke jawab nak. Kau ni mesti anak situ kan. Orang kan menghina pula mak ayah kita kan. Jadi hari ni anak-anak kalau ada yang dalam ni, jaga diri kan. Takut mak ayah malu maruah kan. Jaga. Sebab tu Allah kata jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka Jahannam. Digandakan baginya akan seksa pada hari kiamat, dan berkekalan ia, dihinakan ia, melainkan mereka bertaubat. Selepas ayat itu, ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, sampai habis muka surat yang ke bawah, buka muka surat 11 surah At-Tahrim, ayat yang di atas muka surat yang belakangan, ayat pertama baris pertama, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah kata apa? Wahai orang-orang beriman, taubat, bertaubatlah kalian daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Bertaubatlah kalian dengan sebenar-benar taubat, dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah suruh kita dengan taubat yang nasuha. 3 ciri orang yang taubatan nasuha mengikut kata ulama. Pertama, dia meninggalkan segera perbuatan maksiat itu.
Yang kedua, dia bertaubat, dia bersungguh-sungguh bertaubat, dia tak akan buat lagi. Yang ketiga, dia menyesal dan tidak akan, dia berjanji pada diri dia tidak akan kembali kepada kejahilan, kemaksiatan itu. Itu ciri orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Dia menyesal betul-betul, dia tak akan buat lagi benda tu, tak akan berbuat lagi lah, kan? Sebab itu muslimin dan muslimat, Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, kerana zina itu adalah maksiat yang sangat-sangat keji dan sejahat-jahat pekerjaan. Allahu Akbar. Surah Al-Isra ayat yang ke-32. Muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat, telah menceritakan Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata, bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahawa engkau jadikan Allah taala yang menyekutui dan juga menjadikan akan dikau. Maksud dosa yang paling besar apa tuan-tuan? Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menganggap ada Tuhan selain daripada Allah, menduakan, kan? Sepatutnya kita tak boleh macam tu, haram, berdosa besar, tak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menganggap ada benda lain yang boleh sembuhkan diri kita selain daripada Allah Subhanahu, tak boleh, kan? Kita kena anggap semuanya berlaku dan kesannya semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hatta kita beribadah pun tuan-tuan, kita kena anggap Allah ada di hadapan kita. Kalau kita tak tengok Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Anta'budullah haka'annaka tarah fa in lam yakun yara fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah kita melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak melihat Allah, Allah kita beriktikad, kita meyakini Allah melihat kepada kita. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, tak ada masa untuk kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada masa untuk kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu sesungguhnya dosa besar. Thumma ayyu, kemudian apa lagi dosa besar ya Rasulullah? Bahawa engkau bunuh anak engkau kerana engkau takut bahawa makan ia serta engkau. Kemudian kita dosa besar yang kedua tuan-tuan, membunuh. Kan orang Arab dulu tuan-tuan, kan dapat anak perempuan dia bunuh, kan, suka bunuh, kan? Sampai bila Islam datang, Islam membawa satu cahaya kepada orang-orang muslimat, kan, iaitu menaik taraf, kan, golongan-golongan wanita, memberi pengiktirafan kepada golongan wanita dan sebagainya. Thumma ayu ya Rasulullah, kemudian apa lagi dosa besar ya Rasulullah? Bahawa engkau berzina akan perempuan yang hampir dengan rumah engkau. Maksudnya apa tuan-tuan? Berzina, membuat maksiat bersama dengan orang lain. Allah, ini tiga dosa besar tuan-tuan. Pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membunuh. Dan yang ketiga, dosa besar berzina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta maaf tuan-tuan, di kita ni tuan-tuan, tolonglah jaga diri kita ni, Allah kata, dan diri ahli keluarga kita, anak-anak kita ni tuan-tuan. Kita risau anak kita, dapat lelaki pun risau, dapat anak perempuan pun lagi risau, muslimin dan muslimat, kan? Dapat anak lelaki takut dia buat maksiat dekat luar, takut anak perempuan pula begitu juga, muslimin dan muslimat. Jadi tolong jagalah diri kita dan diri ahli keluarga kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala, supaya akan lahirlah umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Insya-Allah ila yaumil qiyamah kita akan menjadi umat yang terbaik, insya-Allah. Barakallahu fikum. Insya-Allah muslimin dan muslimat, sampai di situ saja kuliah kita pada hari ini, dan insya-Allah kita ada sedikit hajat untuk membacakan tahlil ringkas dan juga doa kepada ila arwah, wa khususan ila arwah Mak Yasin bin Yaqub, Yaqub bin Mak Yusuf, Nasir bin Rasib, Bustan bin Baksan,
Awid bin Khamisah, Misi binti Madura, Hajjah Nyonya binti Haji Layar, Hajjah Bedah binti Rasid, dan wa khususan doa salamah insya-Allah kepada Encik Amin. Ni nama anak dia, nama cucu dia, Amin Korel, insya-Allah. Semoga mereka itu mendapat balasan yang setimpal, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan, dijadikan kubur-kubur mereka minar raudhati jannah, sebahagian daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa-dosa mereka, diberikan taraf di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada cucunya juga, ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan cucu-cucu mereka itu sebahagian daripada umat-umat yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh dan solehah yang menjaga akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.